إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا حسبنا الله. على الله توكلنا حسبنا الله. على الله توكلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف قدس الله سره. فمن أكرمك إنما أكرمك فيك جميل ستره. Situ. فمن أكرمك فإنما أكرم جميل ستره فيك. Maka barang siapa memuliakan akan dikau, maka sesungguhnya memulia ia akan elok dinding Allah Ta'ala atasmu. Allah. Kerana bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila mendaki engkau atas segala hamba-Nya, kerana bahawasanya apabila Allah Ta'ala apabila menghendaki engkau atas segala hamba-Nya, maka dijalankan atasmu dindingnya yang elok dan dihilangkan segala kejahatanmu. Zahirlah karimnya dan keelokan dengannya atasmu. Maka apabila dihilangkan daripadamu dinding dengan wasitah ketiadaan syukur, maka zahirlah segala kejahatanmu bagi segala hamba dan berbalik ikramnya dan syukurnya dengan kehinaan dan kecelaan. Faham tak? Paman akramah. Paman akramah, barang siapa memuliakan akan dikau. Ya, orang muliakan kita dengan berbagai-bagai ucapannya, ya, kelakuannya. Dia memuliakan seorang, memuji dan sebagainya. Hakikatnya pun, ya, bila orang puji kita, orang angkat kita, orang besarkan kita, hormat kita, sebenarnya fa innama akrama jamila satrih pika. Sesungguhnya dia hakikat memuliakan dinding Allah padamu. Ya. Sebab kalau tuan terik dinding, orang kenal siapa kita. Ya, kita yang dibalut dengan kelalaian, maksiat, mungkar, macam-macam. Ya, siapa dia? Analah orang lain, wallahu alam. Banyak kekurangan kita, tapi orang muliakan kita. Wah, hebat dia ni. Sebenarnya muliakan tutupan Tuhan, tuan tutup. Kalau tuan buka dia punya hijab kan, orang kenal kita seorang tak nak kawan kita. Itu maksud kalam Ibn Athaillah As-Sakandari. Ni wali besar mencakap. Ya, orang kalau puji kamu, orang kalau pandang kamu hebat, jangan kamu seronok. Itu maksudnya. Sebenarnya Tuhan tutup keaiban kamu. Kalau dia buka keaiban kamu, tak ada siapa nak kawan dengan kamu. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Manusia ni kan sebelum jejak makam wilayah, dia tak jejak makam kewalian lagi, makrifat tinggi, dia tak cerita lah. Memang dibalut dengan kekotoran. Kalau bersih dia, memang dia naik makam tu. Kalau kalbi kita bersih, dia akan naik makam awliya kan? Ya, makam para awliya, makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Tapi kalau belum naik lagi, bermakna belum sampai. Kalau belum sampai, bermakna kita ni berkeladak. Tahu berkeladak kan? Ya, berkeladak. Jadi orang puji kita sebab apa? Bukan puji kita hakikat, dia puji satrahu, dinding Tuhan dia dipuji. Ya, itu nama Tuhan ya Sattar, kan? Tuhan yang maha menutup. Sebab dia tutup. Ya, kalau dia buka kita ni luar dalam, tak ada orang nak kawan kita. Ya, kalau nak tahu kita punya hebat tak hebat, semayang belum rokok betul dapat tawajuh, tak angkat dia takbir Allahu Akbar, pum, fana terus.
Tenggelam dalam af'al dia, dalam asma' dia. Ada. Ataupun Allahu Akbar sampai Johor. Sampai KL. Dah sampai apa, Pulau Besar, kata dia pergi darat, laut, jawat, main komputer ada, meniaga, habis masuk dalam tu. Kalau itulah taraf kita, jauh lagi kita dengan Tuhan, ya, tak ada nilai lagi kita. Tiba-tiba orang tengok kita, dia puji kita. Sebenarnya dia puji apa tu? Dia puji satrahu, dia puji akan dinding Tuhan. Kalau Tuhan buka dinding, habis itu. Sebab tu manusia tidak boleh seronok dengan pujian orang. Kalau orang puji kita, kita kena minta dengan Tuhan. Baik, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnu wa la tu'akhizni bima yaqulun. Kalau orang puji kita, kita baca doa tu. Tu doa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setengah kata Sayyidina Ali. Bila orang puji, kita minta dengan Tuhan, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, kau jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Orang puji kita, taraf dia sangka, bukan yakin. Wala tu'akhizni bima yaqulun. Jangan engkau ambil silap atas diriku dengan sebab pujian mereka. Mana dengan sebab pujian orang pada kita, jangan menyebabkan kita terbabas, jangan menyebabkan kita hilang pertimbangan diri, ya, jangan menyebabkan kita bersalah dengan Allah Ta'ala. Apa bersalah? Datang sifat riya, ujub, takabur, ego, apa itu? Wasak, punah jahannam. Waktu taraf pujian insan kepada kita, taraf dia apa? Zan, bukan ya, bukan yakin. Zan, apa makna zan? Tajwizul amraini ahduhuma azharu minal akhar. Itu dalam keadaan usul fiqh tu. Dua perkara, jadi yang lebih kuat sikit dia panggil zan. Kalau 50-50 itu panggil syak. Kalau yakin 100%. Sekarang taraf orang memuji seseorang, ya, taraf dia tak naik yakin, dia naik zan dia, berat sangkaan dia, bukan yakin pun. Tiba-tiba orang puji kita pula seronok. Orang seronok puji kita, kita seronok. Ceria, nampak. Itu apa dipanggil? Apa duduk orang tu? Ajhalun nas. Sejahil-jahil manusia, kata Ibn Athaillah As-Sakandari. Ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu li zanni ma indan nas. Sejahil-jahil manusia, man taraka yaqina ma indahu, mereka yang meninggalkan keyakinan yang ada pada diri dia. Sebab apa? Li zanni ma indan nas, kerana berpegang dengan zan yang ada pada manusia. Contoh, seorang puji kita, dia ni orang saleh, dia ni orang hebat, andal, ahli ibadat. Betul ke tidak? Dia kan tahu betul, depan dia dah nampak. Zahir ni orang boleh berlakon, depan dia nampak orang pun puji, wah hebat dia. Jadi taraf orang puji kita bukan yakin, sekadar sangkaan. Sedangkan yang kenal yakin diri kita apa? Kita sendiri. Ya, kita tahu diri kita yang payah nak menghadap Tuhan. Ya, hati kita belum tetap lagi tamakun dalam makrifat betul dengan Tuhan, jauh lagi ni. Hati yakin. Sepatutnya bila dia yakin dia sendiri jauh dengan Tuhan, sewajibnya dia mendekatkan diri pada Allah. Dia berusaha dan memohon sungguh-sungguh pada Tuhan agar dibukakan hijab dan sebagainya, supaya dia kenal siapa sebenarnya Allah Ta'ala. Sepatut tunggu tugas dia. Tapi tidak, yang ni tak dibahas, tidak diberikan penumpuan, dia pergi seronok dengan pujian orang. Maka orang ni sejahil-jahil manusia. Orang yang seronok pujian orang, sedangkan tugas dia dengan Tuhan, dia masih tahu dia kedudukan dia masih jauh dengan Allah SWT. Ya. Kalau kita tengok para awliya, tuan-tuan, malu kita, malu betul. Para wali besar hebat-hebat tu, dia mengaku dosa dia lebih banyak dia pasir ni melata di pantai. Syekh Abdullah Al-Mubarak, Ibn Al-Mubarak, ulama sultan muhaddisin, ulama hadis terbesar, ribuan hadis yang tak hafal, wali besar, karamat banyak. Apa dia mencela di itab, dia cela. Ya, dalam munajat, ya Tuhanku, diriku ni terlampau jauh padamu. Ya, ia bercakap macam malaikat, perangai dia macam orang munafik, macam-macam dia kutuk diri sendiri. Itu para wali kan. Ya, dia tak bagi ruang
Jangan sekali-kali kita bagi ruang memandang diri kita hebat, memang jatuh kan. Orang yang terbaik, orang yang sentiasa memandang kekurangan diri dia. Termasuk dalam hadis Rasulullah SAW, Iza aradallahu bi'abdi khairah faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa bassarahu uyubah. Apabila Allah SWT nak jadikan seorang insan itu baik, selamat, bahagia dunia dan akhirat, dalam hadis ni 3 perkara. Pertama, faqahahu fid din. Allah bagi dia tafaqquh fid din, minat mencari ilmu agama, minat mencari maknanya pendedahan dan maknanya kepahaman Islam itu sendiri. Bermula sekurang-kurangnya dalam bab akidah, bab ibadah, dan besar lagi dalam bab iaitu konteks rohani dia dengan Tuhan. Yang kedua, hati dia Allah Ta'ala ini semua kurnia Tuhan. Tuhan letakkan sifat az-zuhdu, sifat maknanya rasa tawar hati dengan dunia. Dia tak minat, walaupun dia ada dunia tapi tak, kalbi dunia dia tak benar masuk dalam. Dalam ni urusan kita makrifat dengan Allah. Kalau masuk dalam dia rosak. 2. Yang ketiga yang kita bincang ni apa? Wa bassarahu uyubah. Mana Allah bukakan kalbi dia sentiasa memandang kekurangan diri dia. Orang yang sentiasa memandang kekurangan diri dia, mana itu golongan mukhtar, golongan orang yang dipilih oleh Allah. Mana kalau kita tak pandang kekurangan kita, kita asyik pandang kita hebat, kita handal, tak termasuk lain kita, bahaya tu. Bahaya. Sebab Allah Ta'ala suka hamba-Nya yang merendahkan diri. Dia murka hamba-Nya yang membesarkan diri. Jadi di sini Tuan Pengarang buka lagi satu kunci kepada kita supaya apa? Kita segegah nafsu kita. Paman akramak fa innama akrama jamila satrifika. Barang siapa memuji, memuliakan akan dikau, sebenarnya dia memuliakan tutupan Tuhan yang ada pada kamu. Kalau dia buka singkap tutupan tadi, habis Maka barang siapa memuliakan akan dikau, maka sesungguhnya memuliai akan elok dinding Allah padamu jua. Itu sebenarnya. Sebab apa? Kerana bahawasanya Allah Ta'ala apabila mengendaki engkau atas segala hamba, mana apabila Allah SWT nak memuliakan seorang tu di atas hamba dia, maka dijalankannya atasmu dinding yang elok. Mana dia tutuplah, satarah iyyaka asian kunta au ta'ian. Tuan tutup akan dikau asian akan maksiat tadi. Allah. Dulu sambungan dulu dia kata kan, 2 bukan? Satar ada 2 dulu. Satar, as-satru ala kismain ada 2 kan? Satrun anil maksiat wa satrun fiha. Satu satar, satu tutupan. Allah Ta'ala tutup kalbi kita, tak mahu buat maksiat. Satu lagi dia buat maksiat, kemudian dia doa supaya Tuhan tutup, jangan orang nampak. Ayat ni kita nak yang pertama tu. Yang pertama tu yang terelok, iaitu kita minta supaya kalbi kita sendiri Tuhan tutup, tak ingin kepada benda mungkar dan maksiat. Itu yang baik. Jangan dia dah buat maksiat kemudian diminta Tuhan tutup. Sebab apa? Sebab takut jatuh kedudukan dia pada pandangan orang. Itu salah tu. Yatlubuna satar minallah fiha khasyata sukuti martabatihim indal khalaq. Dia takut martabat dia jatuh pada orang. Nanti orang tahu, malulah kita. Nanti orang tahu mana nak letak muka kita, macam-macam kan. Jadi dalam kalbi dia ada orang macam ni tak boleh sampai ke Tuhan. Dia kalau semayang pun sangkau. Dia kalau semayang nak jadi, mesti dalam kalbi dia Allah. Dia memandang jalalullah, jamalullah, baru dia semayang betul. Kalau dalam kalbi dia ada orang, tak lagi kan, dia angkat dia takbir kosong ni. Kalau nak tahu, telah duduk dia. Bila orang puji, kedudukan dia macam mana? Dia seronok atau tidak? Kalau orang masih lagi kalbi dia menghadap pada makhluk, dia takkan merasa kemanisan tawajuh kalbi dengan Tuhan. Dia takkan rasa Tuhan tak beri. Tuhan tak beri barang kacuk. Dia beri original. Dia beri ori dia. Farik galbak minal aghyar. Kosongkan dalam daripada makhluk, bau yamla bil ma'arif wal asran. Dia akan penuhkan dengan ma'rifat dan sir daripada Allah Ta'ala. Allah.
Kerana bahawasanya Allah Ta'ala apabila menghendaki engkau atas segala hamba, mana dia nak pilih, maka dijalankannya atasmu dengan dinding yang elok ditutup, dan dihilangkan segala kejahatanmu, mana pada pandangan manusia pun tak nampak kita punya silap, padahal banyak silap kita kan. Dan disahilkan karimnya dan keelokan dinding atasmu, ya. Itu cara Allah Ta'ala nak tutup benda ni. Patutnya bila buat begitu kita cepat balik kembali. Barang siapa yang berbuat maksiat di waktu malam, maka ditutup Tuhan ampun dosa dia. Tuhan tidak mengampun orang yang buat maksiat pada malam kemudian dia pergi sebarkan dosa siang hari. Siang hari dia cerita pula, saya malam tadi buat benda ni, itu Tuhan murka. Tuhan saya tutup supaya kita kembali cepat, ya, kembali cepat kepada dia. Itu kasih sayang Allah Ta'ala di luar sana. Ketenangan di antara kunci ketenangan di dalam dunia apa? Angkatkan himmah kamu kepada Tuhan, tinggalkan hati kamu menghadap pada makhluk. Selamat. Ya, tapi yang ni dia sayang. Dia sayang. Orang. Selagi ada orang dalam kalbi kamu, kamu takkan berbau makrifat Allah Ta'ala dengan sebenar makrifat. Ya. Sebab kita kosongkan, itu jalan selamat. Ada satu orang wali besar ni, seorang dia datang menangis jumpa dia. Dia kata, ya Sayyidi Syekh, apa pasal kau menangis? Dia, guru saya meninggal. Dia, siapa suruh kau guru kau mati? Dia terperanjat kawan tu. Ingatkan Allah sihat ni je lah, doa-doa. Siapa suruh kau guru kau mati? Ambil ilmu daripada Al-Hayyul Ladzi La Yamut. Dia, dahsyat. Ambillah ilmu daripada Al-Hayy yang hidup, La Yamut yang tak mati. Siapa dia? Huwallah lah. Maksud dia ni mengamal ilmu laduni tu. Dan ilmu laduni tak akan sampai selagi makhluk ada dalam kalbi kita. Kena farik galbak, kosongkan, ya, baru dia akan begini, ya. Kalbi apa namanya, bekas air dia, kalau kotor ada benda lain kita tak tuang, dia kena bersihkan, baru dia tuang. Berbagai-bagai tuangan dia akan dapat, ya, sebab Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kita ikut syarat dia lah, ya. Dia tak nak tu. Kama la yuhibbul amalul mushtarak, la yuhibbul qalbil mushtarak. Sebagaimana Tuhan tak mau amalan tu disekutukan, begitu juga kalbi dia tak mau disekutu. Manakala kalbi disekutu, dia tak akan berikan madat bantuan. Maka apabila hilangkan daripadamu dinding dengan wasitah ketiadaan syukur, bila seorang tadi tak syukur dengan satar dindingan Tuhan, maka Tuhan tarik, maka zahirlah segala kejahatannya. Orang boleh kenal, dia ni macam ni rupa. Tuan buka tutup. Selama ni kita ingat dia baik, rupanya apa lagi tu? Rupanya ular kapak ni. Tuan kampung punya istilah kan. Rupanya belit. Itu Tuan buka, Tuan tutup. Tutupan tu Tuan buka. Ya, orang pun kenal dia. Macam ni perangai dia. Depan orang bukan baik, rupanya macam-macam lah. Tu Tuan buka. Di antara sebab apa Tuan buka, dia tidak syukur. Sebetulnya bila Tuan tutup, kita siapa manusia tak ada aib, ya, siapa berani angkat tangan, saya tak ada aib, itu pembohong besar. Yang tak ada aib, tak ada dosa ni Rasul dengan Nabi je, ya. An-nas la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia selama nama di manusia lain Nabi dan Rasul, dia tak sunyi salah dan silap, lupa dan lalai, dia tak sunyi, ya. Walaupun dia waliullah, wali pun ada silap, semua tak sama kita lah. Pertama silap dia tu sikit, kemudian dia cepat basuh, itu biasa. Kita pun ada banyak peram jadi pekasam. Itu maknanya tak ada manusia yang tak disilap, ya. Orang yang paling jahat, paling jauh, dia merasa diri dia tak disilap, tu orang paling jauh dengan Tuhan, ya. Aku nak minta ampun, aku ada dosa ke? Berat lagi. Kalau terasa dalam kalbi kita, aku ni ada dosa ke? Orang tu paling jahat manusia. Orang yang paling baik sentiasa memandang dirinya jauh dengan Tuhan, dirinya banyak dosa dengan Tuhan, tu orang baik. Tuhan buka. Maka bila dia rasa disilap, dia sentiasa memohon keampunan, sentiasa bertaubat, maka bersihlah, lagi bersih. Berbanding orang yang ditipu oleh nafsu, dia perasan dia tak ada silap, ya. Dia rasa saya ni ada silap. Allah, pandai syaitan tipu kita kan. Jadi oleh kerana dia tak syukur, Tuhan tarik. Bila Tuhan tarik satar dia, ya, dia punya satir tadi, punya apa, tutupan, maka zahirlah kejahatan. Orang pun nampak, dia ni macam ni rupanya, habis.
dan segala hamba pun nampaklah. Maka berbaliklah ikramnya dan syukurnya kepada kenihaan dan kecelaan. Akhirnya dulu orang puji dia, sekarang orang kutuk dia pula. Sebab apa? Tuan buka. Jadi maksud dia apa? Naklah kita sentiasa bersyukur kepada Allah. Tuhan tutup. Satu lagi apa? Tuhan pandu kita supaya kita mengenal dia. Ya, syukur bahawasanya Allah Ta'ala tutup qalbi kita, tak ada nak membuat benda yang tak elok. Itu satu rahmat ni. Semua daripada dia, dan tak ada apa kita ni. Kita ni kosong ni. Palhamdu liman satarak. Palhamdu liman sataraka ay ala satri. Laisal hamdu liman akramaka wasyakarak. Allah. Maka puji itu bagi yang menutup. Siapa dia menutup? Satar jaba Allah Ta'ala. Jadi puji pada dia. Liman satarak, bagi mereka yang menutup akan dikau. Ya, laisal hamdu, tidaklah puji itu liman akramak, pada orang memuliakan kita. Orang memuliakan kita sebab dia tak kenal betul kita. Kalau dia kenal, dia pun lari. Dan meninding engkau. Tiada puji bagi orang yang memuliakan dikau dan syukur akan dikau, melainkan dengan sebab elok dindingnya. Semua tu adalah tutupan Allah Ta'ala. Maka apabila telah dihilangkan sebab, maka hilanglah i'tikad. Bila sebab tadi dinding Tuhan dah buka, orang pun dah tak percaya. Dan bergantilah segala kebaikan dengan kejahatan. Orang tak ada puji kita, orang kutuk pula dia. Seperti yang telah terdahulu sebutnya atas ni. Inilah kata muallif. Apa kata muallif? Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alimun wa laisa zalik illa maulakal karim. Allah. Ini dia punya apa nokta akhir. Tiadalah orang yang bersahabat dengan dikau dengan sebenar sahabat. Siapa sahabat yang setia maksudnya? Yang sebenar-benar, yang betul boleh kita jadi sahabat. Tahu dia, melainkan orang yang padahal aibmu amat dia tahu, keaiban kita dia tahu. Siapa yang tahu? Huwallah. Allah Ta'ala dia tahu kita A to Z, ada sampai ya, zahir batin semua dia tahu. Dan tiada demikian itu melainkan Tuhanmu yang amat mulia, yang engkau derhaka akan dia. Allah. Tuhan yang dia tahu kita punya perangai tak elok kita, tapi masih lagi dia bersahabat, mana masih lagi dia bantu kita. Dan itulah sebenar sahabat. Ya, dia wahwa bi'aibika alimun. Dia tahu keaiban kita tapi sentiasa dia bantu. Itu sahabat sebenar. Sebab orang bila tahu keaiban kita, orang lari kan. Dia tak ada kawan dengan ini. Dia lagi. Tapi Allah Ta'ala tidak. Ya, dia bagi sentiasa rahmat dia. Sebab tu kita kena kembali kepada dia dan mendekatkan diri hanya kepada dia. Sebab dialah sebenar-benarnya Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hamba dia. Maka padahal melainkan padahal ia pada aibmu amat mengetahui. Amat tahu mana amat mengetahui. Dan tiada yang demikian itu melainkan Tuhanmu, ialah yang amat mulia, yang engkau derhaka akan dia. Turun gitu kan ni. Batu dua sifat kan, raja, khauf. Cara nak pasang ni, dan kalau kita nak pakai sifat raja, kita kena pandang apa? Ma minhu ilaik. Kalau kita nak pasang sifat khauf, kita kena pandang ma minka ilai. Faham ni? Kalau kita nak hasilkan sifat gerun dengan Tuhan, kita kena pandang apa yang kita hantar kepada dia. Kalau kita nak pasang sifat harap, kita kena pandang apa yang Tuhan hantar kepada kita. Bila kita pandang Tuhan hantar kepada kita rahmat yang tak pernah putus, nikmat yang tidak terhingga. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau nak hitung nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh hitung. Dekat diri kita pun yang banyak. Itu akan menghasil sifat harap dengan dia. Tapi kalau kita nak ketuk hati kita, rasa gerun dengan dia, apa yang kau hantar kepada Tuhan, mula kita cek balik, banyak silap. Ya, kesilapan lebih banyak. Ya, kepura-puraan lebih banyak dengan Tuhan. Ya, pura-pura lah Tuhan. Dan sembahyang kadang kita pura-pura dan
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Betul tak? Wajjahtu, aku hadapkan zahir dan batinku kepadamu ya Allah, Tuhan pentadbir langit bumi. Dalam masa lidah kita kata wajjahtu, hati kita dah mengayau tempat lain. Tak pura-pura kena tuan. Mulut kata menghadap, hati kita pergi pusing tempat lain. Tuhan pun jawab, kazabtah, bohong kau. Tuhan kata, berdempum kena. Tu kan sembahyang wajib, sembahyang sunat. Kalau hari-hari macam tu tak berat kan? Itu maknanya. Ya. Tapi satu sudut pula kita syukur kepada Ta'ala, Tuhan dah izinkan kita dapat juga kita sujud walaupun dalam keadaan tak sempurna. Ya, dibandingkan kalau ada dia kalangan insan langsung tak boleh sujud, langsung tak kenal surau masjid, lagi berat. Jadi kita syukur. Bila kita syukur, insya-Allah ada tambahan tu keadaan dia. Ya, la in syakartum la azidannakum. Kamu syukur, Tuhan akan tambah. Jadi kita ni banyak kena main-main syukur tadi. Kita buat ibadat banyak syukur. Ya, bila lalai je kita pasang giar syukur boleh. Kita zikir ke, kita semayang ke, bila lalai kita pasang giar syukur. Kita pasang giar makna terima kasih dengan dia. Hati kita ke alhamdulillah mujur Tuhan beri. Dapat kita buat sedikit sebanyak dari ibadah dan amal tadi. Kalau dia tak bagi, habis kita. Bila kita syukur, insya-Allah ada tambahan. Ya, ada ziyadah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau mu syukur aku tambah tadi. Kalau tidak, azab ku amat pedih. Itu maknanya. Allah Karim. Jadi mana tiada orang yang bersahabat dengan dikau dengan sebab sebenar bersahabat, melainkan padahal pada aibmu dia tahu. Itu sahabat sebenar. Dalam keadaan dia tahu kita banyak silap, dia masih lagi dekatkan bantuan. Siapa dia? Allah Ta'ala. Dan tiada yang demikian melainkan Tuhanmu yang amat mulia, yang engkau derhaka akan dia, maka tutup, ya, dan engkau taubat akan dia. Itu cara jalan sebenarnya. Maka diampunkan, maka ia jua yang menyuruh akan dikau dan yang menegah. Sebenarnya dialah yang menguasai segala-galanya. Maka oleh kerana itu dekatkan diri kepadanya. Itu yang sebenarnya lah. Maka engkau derhaka akan suruhnya. Maka telah diketahui bahawasanya sahabat itu yang memberikan ihsannya kepadamu dan yang menyempurnakan segala nikmatnya atasmu, serta tiada engkau atasnya daripada menyalahi suruhnya. Ya, dan tiada mendirikan pada hak syukurnya, dan tiada demikian itu melainkan Tuhanmu. Itulah sahabat sebenar. Ya, dia memberi ihsan tidak putus, menyempurnakan nikmat pada kita, serta tiada engkau atasnya daripada menyalahi suruhnya. Ya, dalam keadaan kita kadang-kadang lari pada suruh, dia bagi lagi. Allah. Dan yang memerintahkan akan dikau dalam akhirat dan dunia, sebab akhirat dunia semua dia punya. Maka jangan engkau bersahabat dengan lain. Ya, sahabat apa? Sahabat rohani kita. Mana kalbi kita sentiasa dengan dia. Kun ma'allah. Jadikan kalbi kita sentiasa dengan dia. Allah, 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 jangan putus. Kalau putus minta maaf balik. Ya, itu maknanya. Allah. Maka bahawasanya ia sebaik sahabat, dan jangan engkau ragib melainkan padanya. Jangan meletakkan kegemaran hati dan keserokan kalbi melainkan dengan Allah. Sebab tu siapa kenal Allah Ta'ala, memang hati dia takkan putus dengan Tuhan. Kalau dia kenal, ya, hati mana yang tak jatuh kepada orang yang sangat mulia, sangat hebat, sangat kaya, sangat pemurah, sangat cantik, segala-gala dia punya. Ya, kita maju suruh dia dengan segala sifat kesempurnaan, kehebatan milik Tuhan. Segala sifat kekurangan milik makhluk. Segala sifat kekurangan itu milik makhluk. Segala kesempurnaan, kehebatan milik dia. Maka hati kita suka benda yang mulia, yang hebat ke, atau benda yang tidak bernilai? Sudah tentu seronok dengan benda yang hebat. Tapi kenapa dia pergi tempat sebaliknya? Itu kena cek balik. Sebab dia tidak dapat melihat dengan tepat. Dia hati nakkan benda tu, tapi mata tak nampak. Kita nak benda baik, tapi sesila ambil, rupa apa? Mata tak jelas. Nak nampak, kena terangkan mata dalam. Kalau kalbi dia terang, baru dia akan nampak betul. Sebab dia kata kalau dia terang kalbi dia,
dia takkan lari hati dia kepada Allah Ta'ala. Bahkan sentiasa meningkatkan muhabbah, rindu dan kasih kepada Allah Ta'ala. Berindu yang kuat dengan Tuhan, dia akan membakar segala unsur-unsur qalbi yang tidak elok, ya. Itu dia antara kunci diberi Tuhan pengarang tentang ni, cantik tu, ya. Ma sahibak illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alim. Tidak dikatakan sahabat sebenar melainkan orang yang telah mengetahui kekurangan kita, tapi dia sentiasa memberikan bantuan. Itulah Allah SWT. Ini yang patut kita tangisi malam-malam, menyesal, menangis dengan Tuhan malam-malam. Ya Allah, banyak dah aku tersilap, ya. Engkau segala-galanya, tidak pernah putus bantuan Kau kepadaku, tapi hatiku masih lari jauh kepada yang lain. Minta maaf dengan Tuhan. Ia ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah. Satu lagi, khairu man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Ini satu lagi kaedah. Kita mengenal siapa dia Allah Subhanahu Wa Taala, kenal yang nak membawa mahabbah. Khairu man tashabu, sebaik-baik yang bersahabat. Mana sahabat paling baik, mana yang paling elok kita mendekatkan diri kepadanya. Ialah yang menuntut ia akan dikau, tiada kerana sesuatu yang kembali ia daripadamu kepadanya. Dia suruh kita buat satu perkara, manfaat tu bukan kembali kat dia, kembali kat kita balik. Itulah sahabat sebenarnya. Kita biasa kalau suruh orang ada apa, ada juga income persen masuk pada dia. Ni tidak, dia tak ada. Sebab apa dia tak ambil? Sebab dia maha kaya, ya. Bila dia maha kaya, dia tidak memerlukan sedikit, bahkan dia yang memberi, bukan dia yang meminta atau mengambil. Dan tiada demikian itu melainkan Tuhanmu yang kaya. Sebab kalau nak berkawan, kawan orang yang paling kaya. Dan tidak ada yang paling kaya melainkan tunggal dia. Dia segala-galanya, ya. Dia memilik, bahkan kita semua peminjam, ya. Umur pun pinjam intan. Dia kata balik melainkan Tuhanmu yang maha kaya atas semata-mata, mana mutlak. Kerana bahawasanya bersahabat dengan yang lain itu, ya, berserta dengan segala gharat. Kita berkawan ke apa, semua ada gharat. Hatta ibu bapa sendiri pun sayang anak, dia bela anak, tapi ada gharat, ada nak tujuan. Besok dah besar apa tu, boleh kau bantu apa. Mana dia nakkan lagi, dia ada perlukan kepada gharat, ada tujuan lain. Dan ada elat, ada sebab-sebab. Padahal ibu bapa ada sayang ke anak kan, tapi masih ada lagi kendak dia, ya. Kita besok dah tu boleh dia tolong kita, ada lagi. Tuhan tak ada, dia maha kaya, dia tak perlu apa kita. Bahkan semua itu dia bagi memang kasih sayang dia. Dan Allah SWT itu maha suci daripada demikian. Dia tidak mengambil akan manfaat daripada hamba, sebab dia maha kaya. Maka iaitulah yang mengurniakan akan dikau. Maka jikalau berkendak demikian itu, maka bersahabat engkau dengan Tuhan. Mana sahabat sini bukan macam sahabat kita, mana pendampingan diri yang sebenar. Apa cara mendampingkan diri sebenar? Buat yang disuruh, tinggal dilarang, tu tapak dia. Kemudian bina dalam kalbi kita rindu kuat mahabbah dengan dia, ya. Kerana bahawasanya Allah SWT menuntut akan dikau, tiada kerana sesuatu yang kembali daripadanya kepadanya, ya. Dia suruh kita buat ibadat, bukan ibadat tu balik mulia pada Tuhan, ibadat tu balik kepada hamba, diberi pula pahala, diberikan ganjaran, masya-Allah. Kerana itu yang kaya daripada seru sekalian alam. Kaya mana apa? Dia tidak berhajat, dia tidak memerlukan, dia tidak terikat, dia tidak bersandar kepada siapa pun. Sebaliknya semua makhluk bersandar kepada dia. Dan tiap-tiap satu itu berkendak kepadanya. Bahkan semua iftikar, kullu ma'adah ilaih, berhajat pada Ta'ala. Maka keluar olehmu hai hamba daripada lainnya lain daripada Ta'ala. Mana keluarkan kalbi kita daripada selain dia. Dan engkau lari, itu kata ma fi qalbi ghairullah. Ini dari benda kan, ya, itu kalam wali besar Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan engkau lari daripada nazarmu dan putus khabarmu, dan terbukalah kaun daripada mata hatimu. Bila kita keluarkan makhluk daripada kalbi kita, Tuhan akan hadiahkan pancaran nur dalam kalbi kita, ya. Maka engkau lihat akan dia masuk dalam anwarul azimah,
nur yang besar akan masuk. Dan maujud dengan iradatul rabbaniyah, dia akan nampak akan kehendak rabbaniyah, kehendak Tuhan. Dan kudratul khaliqiyah, dia akan jelas nampak kudrat Tuhan yang dikatakan khalik. Maka apa? Fana'lah engkau daripada tiap-tiap barang lain. Bila fana' tentang berlaku, pengleburan keperasaan hati pada yang lain. Bila masuk anwarul azamah, iradatul rabbaniyah, kudratul khaliqiyah, pum, kalau dikena ni tuan pancarkan habis. Dia punya nikmat tuan-tuan tak nak cerita. Kelazatan tak ada dalam dunia, itulah lazat yang paling dahsyat. Ditempatkan 3 nur tuan, tertariklah injizab qalbi daripada Tuhan. Pum. Ya. Dia berjalan ma Allah, dia duduk ma Allah, segala-galanya kun ma Allah, ya. Itu tadi pakaian Nabi-Nabi Rasul-Rasul para aulia, kesedapan dengan Tuhan. Dan engkau pandang suatu dengan Allah, dia pandang satu semua billah, baru kena betul, ya. Sebab Allah Ta'ala qiyamuhu binaqsi, kita qiyamuhu bighairi. Ada Allah Ta'ala berdiri mana maujud dia sendiri, adapun kita tidak. Kewujudan kita bighairi, dengan yang lain. Siapa yang lain? Huwallah, ya, kita sentiasa dengan dia. Mana ada satu insan yang maujud dia tidak tertakluk dengan iradah, dengan kudrah, dengan ilmu, tak ada, semua terikat habis. Dan dengan demikian sahlah tauhidmu. Ini tauhid sebenar, tauhid khas, ya. Tauhid apa-apa, dia dengan Tuhan sentiasa tu. Kalau tauhid yang kita belajar basic tu, kita mengenali kita tidak terlepas dari kudrat dan iradat. Yang ni dirasa keperasaan tu tuan cepat dalam kalbi, Tuhan bagi tu nur tu. Kerana bahawasanya tauhid itu mengangkatkan hukum farqi. Itu berjelas. Tauhid dia mengangkatkan hukum penceraian kalbi dengan Tuhan. Kalbi dia sentiasa dengan Tuhan, maknanya satu dia dengan Tuhan. Ya, bawa tauhid tu. Ya, kalau kalbi dia dengan yang lain, itu bukan tauhid. Itu dipanggil tasyrik, menyentuhkan pada pandangan. Menyentuhkan pada pandangan, akidah tidak terbatal, tapi putus kontak kalbi kita dengan Tuhan. Kalau i'tikad atau batal, ya. Ini maknanya memutuskan hukum farqi. Kita nak duduk dalam makamil jami'. Apa jamak? Kontak sentiasa dengan dia. Itu di antara perkara akan disebut di belakang pula masalah nurul yakin, ya. Lau asyrakat nurul yakin la ra'aita daral akhirah aqraba ilaik. Kalau pancaran nur yakin tu tercempak tepat dalam kalbi dia, dia nampak akhirat tu depan mata dia. Terbayang-bayang dekat dia. Ini akan mempengaruhi kalbi kita lagi bersih. Itu akan dibincang di belakang insya-Allah. Lau asyrakat nurul yakin wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.